Okey, soalan tadi ya. Soalan tadi. Okey, okey, soalan tadi ke mana pula? Okay, let me look it again. Okay, soalan okay, nampak soalan lah sekarang? Okay, I go back to the soalan. Dah nampak? Hello? Nampak nanti. Alright, okay, 23%. So, jadi the result of time study to perform quality control test as shown, okay, on the basis of this observation determine normal and standard time. Okay, assuming 23%. Okay, jadi kalau kita tengok di sini data telah diberikan. Okay, data telah diberikan. So, data ini menunjukkan okay, performance rating. Okay, elemen kita ada 4 elemen dan di sini juga diberikan masa 1.5, 0.6, 0.5, 0.6. Ini seperti yang saya kata tadi dalam recording time, kalau kita recording time ada dua cara recording the time. Okay, dalam kes ini ada apa? Saya katakan tadi ada repetitive. Repetitive ni maknanya kita menggunakan stopwatch tu, kita tekan stopwatch back to zero setiap kali kita siap mengukur. Kita ukur task satu berjalan, okay, 1.5, okay, kita tekan jam, dia akan balik kepada kosong. Okay, kalau jam tu di sini adalah pukul 12 ataupun kosong sini. Okay, so sini 3, kalau 60, okay, okay, kalau muka jam macam tu, okay, so jadi kalau 1.5 ni dia bergerak jarum untuk bergerak di sini contohnya sampai situ task satu dah habis. Lepas tu kita snap back atau kadang-kadang dipanggil snap back. Okay, kalau snap back tu maknanya kita tekan pada jam ini, tekan, so jam ini akan pulang balik kepada asal kosong lah. Okay. Kalau mungkin jarum yang berada di sini, kita tekan, dia return balik. Itu snap back maksudnya. Dan dia terus ukur pada masa yang kedua, 0.6. Bila 0.6 dah siap, task nombor 2 kita tekan jam tu balik, dia start mengukur untuk task yang ketiga. Itu snap back dia panggil. Okay. Tapi seperti yang kita tahu, jam adalah continuous. Okay. Kalau jam biasa lah. Jam biasa. Kalau jam yang boleh snap ni, dia akan snap back lah ke belakang. Dia snap back. So, jadi kita kena tahu kalau soalan berkaitan dengan time study, adakah dia snap back ataupun masa itu adalah continuous. Okay, or continuous. Continuous maknanya jam itu terus berjalan. Okay, jam terus berjalan. Kalau continuous, bacaan jam adalah 1.5. The next bacaan apa? Hello? The next bacaan jadi apa? Okay, 2.1. Okay, 2.1. The next bacaan jadi apa? Okay, kalau continuous, kalau bacaannya adalah continuous. Tapi yang jadual ini adalah snapback. Saya nak merangkan konsep. You tak semestinya dapat data yang snapback. Kadang-kadang dapat data continuous. Okay. Itu tujuan saya nak terangkan supaya kalau kamu dapat masa 1.5, 2.5, 2.6, okay, 3.2, so ini menunjukkan datanya adalah continuous. Okay, lepas cycle yang pertama, this is observation, the cycle habis, dia akan pergi kepada second cycle. So sini akan jadi berapa? 3.2 campur 1.8 berapa? Okay, put it in your chat box kalau tak nak cakap. Okay, 5. Okay, become 5.0 sini. Okay, 5.0. Lepas tu jam tu terus berjalan, 5.4. Okay, 5.8. Okay, 6.6. Okay, lepas tu cycle yang ketiga bermula. Okay, ini adalah cycle lah. So this is what we call it kitaran ataupun cycle.
Okay, we have 5 cycle, maknanya 5 kali diukur, berulang-ulang benda yang sama. Maknanya pekerja ni mengeluarkan 5 kali 5 elemen dan ada 5 cycle di sini. Maknanya ulangan lah. Cycle ni maknanya kita repeat how many time of observation. We are repeating. Okay, repeating. So the next one will be 8.6. Okay, 8.6. Inilah continuous, okay, masa continuous. Tapi oleh kerana sekarang kita telah diberi masa yang repetitive, so we don't have to do any deduction lah. Kalau kita diberi masa continuous, okay, if continuous time is given, if continuous time, so you mesti tolak lah, nak dapatkan masa yang 6 ni. Okay, kalau diberi masa yang adalah continuous. Contohnya diberi masa 2.1, jadi 2.1 minus 6, 0.6, you akan dapat 1.5. Okay, dapat nilai ni lah. Kalau nilai ini diberi dalam jadualnya adalah 0.6, 0.5, tak payah buat apa lah. Kalau continuous, you kena tolak. Yang ini, tolak yang ini, dapat yang atas. Yang ini, tolak ini, dapat yang atas. Sorry, 2.6, dalam kes ni 2.6 akan tolak 2. Kalau continuous tadi 2.6 tolak 2.1 lah. Okay, dapat nilai ini. Okay, so kalau ada soalan minta tanya. So once you have done that, so tak ada masalah lah. The rest adalah hanya yang pentingnya mestikan dapat data dalam bentuk repetitif walaupun dapat continuous data, make sure data tersebut nanti ditunjukkan dalam bentuk repetitif macam ni sebelum buat kiraan. Okay, jangan campur data yang continuous. Tak betul. Okay, make sure data tersebut telah ditolak sekiranya data diberi adalah continuous. So once you have this, what you need to do adalah tengok daripada any statement given. Kalau dalam kes ni telah diberi satu statement bahawa pekerja membuat sesuatu di sini kerana ada star ataupun ada simbol A di sini. Okay, simbol A di sini. Simbol A di sini menunjukkan bahawa sesuatu yang tidak normal sesuatu tidak normal berlaku di sini. Okay, saya tak dapat highlight kat sini pula tak keluar, tapi tak apa. Okay. So A itu menunjukkan disregard, dia kata disregard, employee is smoking a cigarette including a personal time. So 3.7 ni sebenarnya data yang tidak tepat. So apa yang kita buat, bila data tidak tepat kita buangkan data tersebut. Tak diambil kira di dalam kiraan. Okay, tidak diambil kira dalam kiraan. Okay, so dalam kes tersebut, so apa yang kita buat adalah kita nak kirakan what is the average observed time. Okay, average observed time. Okay, average observed time adalah kita campur semua ni. Okay, campur semua ni, bahagian dengan 5, dapatlah average observed time. Dalam kes ni kita hanya campur yang ini sahaja. Ini dan ini. Okay, dan ini diabaikan. Okay, sebab dia bukannya masa yang betul lah. Masa telah ada gangguan. So 0.6 campur 0.4 campur 0.7 campur 0.5. Maknanya kita campur semua tu bahagi dengan 4 sajalah. Okay, bahagi dengan 4 saja. Okay, whatever you get kat sini bahagi dengan 4. Kalau yang atas tadi bahagi dengan 5. Okay, yang lain-lain tak ada masalah. Just campur je. Okay, campur saja. Dan begitu juga sini, campur saja. Direct. Okay, ini bahagi dengan 5, ini bahagi 5 sebab tak ada dibuang So selepas dapat average observed time tadi, dapatlah normal time. Okay, normal time sama dengan, okay, macam mana kita nak buat? You campur semua ni. Sebab observed time dah dapat, you boleh kira individually normal time, tapi paling senang kita campur semua. Okay, summation of observed time. Okay, kalau kita campur the observed time, summation of observed time. Okay, dalam kes ni kita tak boleh sebenarnya, dalam kes ni tak boleh campur semua. Sebab apa? Sebab rating yang berbeza. Okay, rating berbeza. So jadi tak boleh campur. Kalau kecuali rating yang sama, kita boleh campur. Kita boleh campur observed time untuk dapatkan normal time. Dalam kes ini, setiap normal time, okay, normal time, average normal time tadi, kita kena ada rating tersendiri. Sebab rating sini lain-lain. Okay, so jadi apa yang kamu dapat adalah average observed time, normal time untuk yang pertama. So average observed time
Okay, untuk elemen 1 kali dengan rating ialah 0.97. Okay, dapatlah normal time yang pertama. Okay, saya tunjuk method saja, the detail you have to solve lah, it's not difficult lah. Normal time untuk elemen yang kedua, okay, sama juga dengan observed time tu, average observed time. Okay, observed time untuk yang kedua, okay, average observed time yang kedua. Okay, so you kalikan dengan berapa sekarang? Okay, kali dengan berapa? Okay, 1.05. Okay, very good. Okay, Kamal 1.05. Okay, so dapatlah normal time. Okay, begitulah juga seterusnya. Okay, seterusnya kali untuk observe yang ketiga ialah kali dengan 0.86 dan seterusnya. Setelah dah dapat semua tu, okay, so untuk dapat standard time, okay, standard time kita ada satu rating saja, satu allowance, so jadi tak masalah. Kita campur je lah normal time yang pertama campur dengan normal time yang kedua. Okay, sampailah normal time yang keempat. Normal time yang keempat. Okay, divide by 1 minus allowance. Okay, allowance adalah 0.23. Okay, so yang ini boleh campur sebab kita dah mengambil kira semua performance rating. Okay, so jadi average tadi kita boleh campur sebab dia rating berbeza. Okay, kita kena buat individual normal time. Okay, once dah dapat individual normal time, boleh campur semua, divide by 1 minus 0.23. Kenapa 0.23? Kerana kita dah diberi allowance kat sini. Okay, allowance. Okay, saya move on to the additional question. Okay, additional exercise kat sini. Okay, dalam soalan ini, okay, I hope you have done it. Okay, a study is conducted to establish a standard time for assembly of an optical mouse. The assembly process consists of 5 work elements. The company policy allow operator to give a total allowance of 20%. Okay, 20%. The company operate a single shift, 8 hours a day, 20 days a month. Table 2 show detail of the recorded data for 3 cycle. Okay, 3 cycle maknanya dia ulang 3 kali. Diulang 3 kali. Okay, so we have this okay, so 20%, okay, 5 work element 1, 2, 3 dan 4, 5, okay, ada 5, okay, 20% digunakan untuk bila kita dapat standard time nanti so jadi bekerja 8 jam 22 hari, okay, dan show that the record data for 3 cycle, okay, 3 cycle. Okay, performance rating juga diberikan di sini. So ada maklumat tambahan, okay, ada tambahan di sini dia kata interruption by supervisor. So masa ini tak diambil kira. Okay, kerana ada gangguan. Okay, analyze the standard time assembly for 1 unit optical mouse. Okay, setiap cycle menghasilkan 1 unit. 1 unit. So jadi kita dapati di sini observation time. Okay, apakah masa yang digunakan? Masa mengukur di sini. Okay, ada apa? Continuous. Okay, yes. You have continuous time sekarang ni. Macam mana boleh tahu continuous? Ada diberitahu tak? Tengok dia punya trend number. Betul. Okay, bagus. Okay, dia tidak beritahu tapi secara logik yang kita tahu bahawa ini jam ni berjalan ni. Jam ni berjalan 2.83, 2.49 apa. So masa itu meningkat. Okay, lepas 12.08 dia pergi 14. Okay, dia sepatutnya kalau snap back number di sini, kalau snapback, number di sini sepatutnya dalam 2.9 ataupun 2.5, bukan yang 14. Kalau 14 tak logik lah sebab apa? Fill up empty container or half fill container. So maksudnya dia hanya filling proses saja, takkan 14 minit. Dan ni takkanlah
takkanlah sampai 34 sedangkan cycle pertama 2.3 saja. Okay, so ini menunjukkan kita bahawa this is continuous timing. Mana jam berjalan, tidak ada snapback. Okay, continuous timing. So jadi continuous timing apa yang kamu kena buat sekarang? Okay, we have to minus. Okay, so the first one, jam start daripada kosong kan, jadi tak perlu buat minus apalah. Yang pertama tu, yang pertama ni as it is. Yang kedua berapa masa dia? Okay, masa yang elemen yang kedua ni akan jadi 4.93 tolak 2.83. Dapat berapa? Okay, so data ini akan digantikan dengan berapa? Tolong bantu saya. 2.1. 2.1. Okay, 2.1. Okay, the next data? 1.65 Doktor. 1.65. Okay, next. 11.43 tolak berapa? Tolak 6.58. Berapa dapat? Okay, dalam 5, tak sampai 5. 4.8. 4.85. 4.85. Okay, the next one. Okay, ni 0. Berapa ni? 0.65. 65. 365. Okay, kamu teruskan untuk yang data seterusnya. Data seterusnya adalah okay, 14.94 tolak 12.08. Jadi berapa? Berapa tu? 2, tambah 2 ni, 1 point berapa ni? Sorry, 2 point berapa? 2.86 eh? 2.86. Okay, 2.86. Okay, 2.86. So the next one adalah 16.8 tolak 14.9 berapa tadi tu? Okay, jadi berapa? 1.86 Doktor. 1.86. 86. So jadi kamu teruskan tolak semua ni sampailah habis semua. So jadi dapatlah data tersebut dalam bentuk snapback lah. Once dah data semua dah dapat, macam biasa je lah. Dapatkan dia, mula-mula dapatkan average. Dapatkan apa kita panggil? Average observed time dulu. Average observed time. Okay. Average observed time, bagaimana dapat observed time? Dia campur saja. Okay, campur dan bahagi. Okay, 2.83 campur dengan 2. Berapa ni? 2. Berapa tadi? 2.86 2.86. Okay, campur satu lagi. Yang satu lagi ni sini je lah. 3 point berapa ni? 34.91 tolak 32.1 berapa? 2.90 kan? Okay, 2.90. Bahagikan dengan 3. Cuba dapat nilai tu berapa? Okay, untuk yang aktiviti pertama ni, elemen pertama. Berapa dapat? Bantu saya. 2 point berapa? 2.86. 2.86. Okay, 2.86 adalah average observed time. So once kita dapat ini, kita boleh membuatkan normal time. Okay, normal time untuk elemen satu saja dulu. Kita buat satu-satu sebab apa? Dia punya ratingnya berbeza. Okay, so 2.86 kali dengan 0.95. Okay, itulah normal time. Okay, normal time yang pertama. Kita ulang proses yang sama untuk elemen yang kedua, untuk elemen ketiga, keempat dan kelima dan seterusnya. Selepas dah semua tu selesai, barulah boleh dapat standard time. Okay, standard time. Standard time sekali je lah kira. Sekali je kira sebab kita ada normal time which is summation of normal time. Summation of normal time divide by 1 minus allowances. Okay, total allowance. Okay. So allowance telah diberi itu 20%. Okay. Maknanya 0.8 lah di bawah ni. So selesai lah. Itu soalan pertama.
analyze standard time, assemble one unit. Okay, so soalan seterusnya menanyakan, okay, ada soalan ke sampai situ, the rest you kena buat sendirilah, kita otherwise too much time to spend kat sini. Saya tunjuk cara saya. Okay, ada soalan? Tak ada, Doktor. Alright. Okay, so soalan seterusnya, assume there are three workers responsible for the above assembly operation. Okay, sekarang ni ada 3 pekerja. The company has received monthly order 3,000 unit of optical mouse. It is the company policy to allow 3 workers to work overtime equally. How many hours each operator should work for overtime every day to meet the demand? Show your calculation. Okey, kita tahu dalam soalan ini telah diberi satu hari bekerja selama 8 jam. Okey, dan 22 hari 22 hari ialah masa untuk bekerja sebulan. Okey. So berdasarkan maklumat ini kita boleh kira satu bulan berapakah syarikat ini boleh menghasilkan pengeluaran. Okey. So kita dah tahu standard time tadi, standard time dah tahu. Okey. Okey, ada siapa-siapa yang dah selesaikan sini? Saya tak sempat nak dapatkan nilai tu. Apa yang dah selesaikan, okay, you have done Patutnya dah buat dalam e-learning dah submit. Okey, siapa yang boleh bantu saya buat standard time untuk satu unit? Hello, takkan semua tak buat? Okey, what is standard time untuk jawapan A bagi mereka yang dah buat Okey, boleh kongsi di sini what do you get? Okey, seorang pun tak berani kongsi ni. Tak apa, salah tak apa. Okey, so jadi apa kita nak tengok sini adalah, okey, ada yang kata 11.02. Okey, I assume, okey, ada orang kata 13. Okey. Alright, assume lah. Okey, saya sekarang ni saya tak sure betul tak betul tu. Tapi method mesti yang saya cakap tadi lah. Kita assume standard time saya assume saya ambil yang 13 tu. 13.77. Ada yang dapat nilai lain lagi ke? Ada yang dapat sebelah tu. Okay, this is unit masa lah minit. Okay, standard time ialah minit per unit. Okay, so jadi kita nak guna data ni dalam kiraan yang seterusnya. Okay, assume the workers responsible for the above assembly, the company has received monthly order 3,000. Okay, jadi kita nak tahu sekarang dalam satu bulan, okay, one month production. Okay, syarikat ini mampu mengeluarkan berapa banyak? Okay, one month working hours. Okay, working hours. Syarikat ini bertugas satu bulan. Okay, kita ada 22 hari. Satu hari dia bekerja 8 jam. Okay. So oleh kerana unit adalah dalam bentuk minit. So 60 minit per hour lah. Okay, minit. So cuba kira dapat berapa minit. Okay, bantu saya. Tulis dalam chat box. Okay. Okay, 1056 minit per month. Okay, working minutes ni. Okay, kita assume tak ada benda-benda lain tak ditolak masa rehat, masa tak diberitahu masa rehat pun tak diberitahu. Kita assume dia kerja continuously lah 8 jam tu. So ini ialah 1 month working minute adalah 10/7. So jadi kita ada sekarang ni production capacity per month. Okay, production capacity per month adalah 10560 minit. Okay, bahagikan dengan satu unit memerlukan 13.77. Okay, satu bulan berapa boleh keluar? Okay, cuba kira kan. Saya assume ini nombor yang betul lah. Kalau salah pun tak apalah, you gantilah nanti nombor tu. Okay, kita bahagikan 10560 bagi 13.77. Berapa dapat sebulan? Okay, 766.88. Okay.
So dalam kes ini kita mengeluarkan apa ni, optical mouse. Okay, optical mouse. So maknanya yang kita sempat keluarkan adalah 766 ya lah. Yang 0.88 tu tak siap, tak siap. 766 unit saja yang sempat disiap dalam tempoh masa yang ada. 766. Okay, kalau buat 767 tak sempat siap lah sebenarnya. Yang sempat siap adalah 766. Okay, so dalam kes ini kita menerima order sebanyak berapa? Kita 3,000. The company has received a month order 3,000. Boleh penuhi tak? Okay, kita mempunyai 3 pekerja. Okay, 3 pekerja. So jadi kalau kita kali 3 pekerja dengan jumlah tadi pun belum sampai tak sampai, kena kerja overtime lah. Okay, so kena kerja overtime. So dalam kes ini 3 workers. Okay, kalau tidak diberitahu sama nak gundal ataupun tidak, you boleh continue 766.88, okay, multiply by 3. Okay, 3 workers. Mungkin apa ni, sebab kita tak diberitahu apa-apa nak gundal ke pun tidak, boleh continue macam tu. Okay, berapa dapat kalau kali 3? Okay, sebahagian itu akan dilakukan oleh kerja lain lah. Berapa dapat jumlah? 21. Okay, 23 23,000. 2,300 2,300. So jadi sekarang ini pekerja ada 3 dan satu production line itu dikatakan satu operator. There are 3 operator. The company has a monthly order. It's a policy that allow all the 3 workers to work overtime. How many hours each worker should work? Okay, if need to be demand. Okay, so jadi sekarang ni kena kerja overtime. Okay, so kalau kita mempunyai demand 3,000, okay, demand adalah 3,000. So jadi you kena kalilah berapa sebenarnya masa yang diperlukan. Jadi satu unit kita tahu tadi memerlukan 13.77. I assume this number is correct, but if you got different number lah kat sini. Okay, so berapa minit sebenarnya diperlukan? Cuba kirakan untuk saya. Total minit. Okay, 4,1,3,1,0 minit. Okay, so overtime yang diperlukan adalah 4,1,3,1,0 tolak masa yang ada. Masa yang kita ada tadi adalah dalam 10,5,6,0. Bagi seorang. So jadi kalau 3 orang kali 3 lah. Okay, so berapa dapat tolak ni? So jadi kalau kita nak tahu seorang tu berapa dia punya overtime, bagi dengan 3 lah. Okay, lepas tu. Okay, 96,30. Okay, bahagikan dengan, ni sudah tolak ke? Bagi dengan 3,2,10. Okay, ni dalam bentuk minit. Minit. So jadi kalau kita nak tahu, dia tanya soalan di sana adalah how many hours. Okay, nak tahu dalam bentuk hours. Okay, so seorang jadi 3,2,10 bahagikan 60. Jadi berapa jam tu? Macam banyak ni overtime ni. 53.5 hours. Okay, per month. Okay, so setiap orang dapat overtime macam ni lah. Okay, situ soalannya. Any question? Okay, can we take just 5-minute breaks before saya solve problem productivity? Ataupun ada soalan? Saya bukakan dulu. Kalau tak ada, you can go for a break for 5 minutes saja. Okay, any question? Bagi mereka yang dah selesai minum ke rehat tadi, nampak tak saya apa yang saya share sekarang ni?
productivity. Okay, so baca soalan productivity dan cuba selesaikan soalan yang 1.2 juga. Okay, kamu cuba dulu and then I will walk through okay, together. So this is related to output over input. Ingat bahawa untuk productivity kita ada output over input. Okay, soalan yang pertama tu yang deskriptif sajalah, menerangkan in not more than 10 line discuss why it is important to measure productivity in organisation, why financial indicator as revenue and profit are not reflecting actual effectiveness and efficiency. Kita tahu bahawa productivity mengukur effectiveness and efficiency sebab output over input. So profit ialah berdasarkan harga barangan semasa, okay, current value, okay, current price, okay, multiply dengan bilangan unit yang kita jual, tolak expenses. Expenses pun mengambil harga semasa, harga tahun semasa. So jadi perbezaan dia dalam bentuk financial, kita panggil, okay? Berbentuk nilai mata wang. So nilai mata wang keuntungan sebenarnya tidak memberi gambaran sebenar kecekapan ataupun kita panggil effectiveness atau efficiency. It's not showing the actual effectiveness kerana effectiveness tidak mengambil kira kesan kenaikan inflasi. Dalam produktiviti kita kena hapuskan nilai mata wang yang berubah. Okay, sebab itulah kita menggunakan harga base period ataupun kita mengambil nilai yang telah diperbetulkan menggunakan deflator. Okay, so jadi sebab itulah kita katakan di sini jawapannya adalah productivity adalah physical oriented, okay, di mana dia mengira atau mengambil kira keluaran sebenar. Sedangkan profit ataupun revenue, okay, adalah mengambil kira harga semasa tanpa mengambil kira nilai mata wang yang telah menurun. Okay? Ada inflasi kat situ. So why financial indicator, okay, such as revenue and profit are not reflective actual effectiveness? Okay, sebab ada nilai inflasi. Harga barang naik, so menunjukkan pendapatan meningkat. Sebenarnya produktiviti tidak meningkat, tidak semestinya meningkat. Pendapatan bertambah kenapa? Barang naik harga, bertambah pendapatan kita. Tapi produktivitinya mungkin tidak bertambah. Jadi bagaimana nak ukur produktiviti? Produktiviti adalah output over input dengan mengambil kira harga asas, harga pada tempoh asas. Okay? Ataupun dengan mengambil kira harga tetap yang telah diperbetulkan menggunakan deflator. Okey, itu kefahaman 1.1. 1.2, saya minta kamu cuba selesaikan dahulu. Okay, baca soalan. And then soalan pertama, compare performance of the above company in term of average monthly profit. Mula-mula nak tanya profit dulu. Lepas tu soalan kedua, comment the performance of the above company with respect to labor productivity and multi-factor productivity. Soalan kedua menanyakan, okay, satu nak kira partial productivity, partial productivity buruh sahaja. Yang kedua menanya kita total productivity keseluruhan. Okey, cuba selesaikan. Okey, saya minta semua cuba. Dan boleh tanya kemudian di mana yang ini, boleh refer balik nota. Okay. Boleh refer balik nota yang apa ni, yang kita bincang dalam slide itu. Okay, apa yang dimaksud dengan partial productivity, apa yang dimaksud dengan total productivity. Penting soalan ni, final memang ada pada tadi. Tapi bukan soalan yang benar.
buat latihan. Okey, ada yang dah siap ke? Okey, siapa yang dah siap? Okey, Kamal Yasir, dah siap ke belum? Okey, Kamal. Okey, Aiman, dah siap ke belum? Apa jawapan dia untuk nombor 1? Nombor A, compare performance. A, berapa dapat profit? Profit untuk 2014 378,000. Okey, berapa tu profit 2014? Sorry, 8,400 dapat 45. Okay. Berapa dapat? 378,000. 378,000 profit. Okey, macam ni Monthly. Okey, data yang diberi sini okey, syarikat mempunyai 4 kontrak workers in addition to existing 8 full-time workers. Okay, so kalau tengok data di sini monthly average production output. Okay, so ini menunjukkan output this is output. Okay, this is output. Sebab dalam productivity kita kena pasti apa itu output and apa itu input. Okay, output ini juga kalau dalam mengira profit dia merupakan revenue. Okay, revenue. Kalau kita mengira profit lah. Okay, kita tahu bahawa profit ataupun keuntungan sama dengan revenue, pendapatan. Revenue tolak expenses. Perbelanjaan. Di mana perbelanjaan dalam jadual ini? Perbelanjaannya adalah merupakan input. Jadi input kita adalah average monthly working days. Ini maknanya working days. Working days, average wage ataupun gaji This is wage, maknanya gaji Gaji per hour per workers. So ini berkaitan dengan pekerja. This is workers. Dalam jadual tak terang ini ke workers ke apa, tapi daripada maklumat itu kamu kena pasti bahawa ini adalah workers ataupun pekerja. Berapa bilangan pekerja? Ada 4. Tak ditunjukkan dalam jadual. So mana ada 4 orang telah diberikan di dalam maklumat atas. Workers ini ada 4 contract workers in addition to existing 8 full time. Campur 8. Campur 8 full time. 12 lah pekerjanya. Full time workers in 2013. 2013 adanya 8 campur 4. Itu pekerja yang ada. The average monthly production for 2013 is 800. Package, and this is monthly ingat monthly. Monthly, and then and the average monthly production 2014 lah 8400. Telah diberikan. The selling price was 40. 40. So mana selling tak diberi dalam jadual selling price disebut di sini. Selling price was 40 dalam tahun 2013. So di sini kali 40. Harganya RM. Dalam bentuk RM. RM 40. Dan di sini adalah 45. Harga naik.
Okay, harga naik, untung bertambah lah, tapi produktiviti tak pasti yang meningkat. Okay, harga meningkat. Okay, kenapa saya letak di bahagian output? Kerana dia merupakan keluaran syarikat, selling price. Okay. So table 1 provide other related input. So mana-mana lain-lain maklumat ada di sinilah. Okay. Okay. So jadi maklumat lain kita tak diberi kan. Adakah berkenaan dengan 2014 berapa pekerja tak ditunjukkan okay, let us look it again. Okay, to meet the increased customer demand, 240 the management has hired 4 workers in addition to the existing. Okay. So the monthly, so jadi kita boleh assume bahawa tak ada perubahan lah. Okay, tak ada perubahan dari segi bilangan pekerja. Okay, so pekerja pun 12 jugalah. Okay, so jadi mana 12 workers jugalah, same . So kalau statement tak diberi, you boleh buat assumption workers is 12. Same. Doktor, bukan untuk 2013 tu worker dia cuma 8 je ke? Tapi start 2014 tu baru jadi 12. Okay, apa kata depan sini, to meet the increased customer demand into, okay. Betul saya silap ni. 2014 the management hire 4 contract workers in addition to existing. Okay, betul. Okay, so asalnya 8. Okay, asalnya 8. Betul, thank you for that. Okay, so 12 tambahan pada tahun 2014. Okay, betul lah. Tambahan. Jadi adakah sekarang ni penambahan pekerja memberi kesan pada produktiviti? Okay, so jadi sekarang ni kita nak compare monthly profit. Okay, monthly profit. So data yang diberi pun keluaran ni lah monthly juga ni. Okay, 8,000 monthly. Okay, jadi kita tak payah buat apa, tak payah darab dengan 12 apalah sebab nak profit pun monthly juga. Okay, lain-lain maklumat diberi average monthly workers, average wage ataupun gaji per worker. Okay, ini adalah per hour, gaji per hour. Okay, so material diberi sebulan. Okay, bilangan 200 dan 210 ni sebulan. Price of material per kg. Okay, average monthly energy yang dipakai pun diberi dalam bentuk bulanan. Annual yang ini annual. Okay, annual ni mana setahun. Yang ni memang kena bahagikan 12 lah kalau nak kira monthly ini kena bagi 12. Ini adalah annual kena ingat ini annual setahun. So sebab data-data lain semua adalah bulanan. So jadi kalau yang diberi setahun annual ni kita kena bahagi dengan 12. Okay, ini pun setahun. Okay, 1 tahun, which is annually lah. Okay, annual miscellaneous, maknanya perbelanjaan lain-lain, annual setahun. Ini pun kena convert. Okay, ini pun kena convert. Okay, so diberikan deflator for year 2014 for capital and miscellaneous 1.1. Okay, deflator, kenapa diberi deflator untuk miscellaneous dan capital? Sebab dia tidak diberi harga, tidak diberi harga asas. Okay, jadi kita lihat sini untuk barang harganya berbeza. Jadi harga 2014 210, 2013 200. Jadi base period price adalah pada tahun 2013. Jadi kita ingat ini adalah base period. So yang diberi this is base period. 2013 adalah biasanya tahun terdahulu ialah base period lah sebab kita nak banding dengan tahun terdahulu. Okay, ataupun kita panggil tempoh masa asas. Okay, base period. Okay, jadi kalau kita nak menentukan kiraan produktiviti nanti, kita akan gunakan harga asas. Harga tempoh asas iaitu harga pada tahun 2013 walaupun kita mengira untuk 2014. Okay, sini 12, sini 200. Jadi kita guna nilai ini, bukannya nilai 13 ataupun nilai 210. Kalau nak mengira produktiviti, kalau kira profit kita kira harga semasa. Yang 2013 kita guna harga 2013. Okay, kalau 2014 kita kira harga 2014. Okay, kalau nak mengira profit. Kalau produktiviti kita kira harga asas kali dengan kuantiti pada tahun berkenaan lah. Maknanya kalau tahun 2014 kita kira kuantiti 2014 kali dengan harga asas, bukannya harga semasa. Itu kiraan untuk produktiviti.
Itu bezanya. Kalau nak mengira profit, kita kira harga tahun semasa, dan keluaran semasa. Sebab dia adalah nilai mata wang. Sini diberi maklumat tambahan di sini Deflator. Ini yang kamu kena faham inflator indices for year 2014 adalah 1.1 and 1.1 and 1.3 respectively untuk untuk capital dan miscellaneous. Capital di sini kita ada annual capital. So ada deflator sini, deflator 1.1. Di sini deflatornya adalah 1.3. Sebab apa? Tidak ada harga asas. Yang diberi adalah harga lump sum, annual capital. Jadi nanti apabila kita selesai, kita setelah kita bahagikan dengan 12, kita nak dapat monthly 100 bahagian 12, kita bagikan juga dengan 1.1 untuk tahun 2014. Untuk tahun 2013 hanya 100,000 bahagian 12 untuk 2013. Untuk 2014 110,000 bahagikan dengan 12, kita dapat monthly. Lepas tu bahagikan juga dengan 1.1. Untuk 2013 deflatornya 1. Jadi tak payah bagi apalah. Deflatornya 1 di sini. Di sini deflatornya 1.1. Kenapa 1? Sebab tak ada apa-apa perbezaan. Sebab ini adalah tempoh asas. Deflator untuk miscellaneous 2014 adalah 1.3. Mana kita nanti 13,000 bahagian 12 bahagikan juga dengan 1.3. Di sini deflatornya 1 untuk 2013 bagi miscellaneous. Maknanya tak payah bagi apalah. Kita hanya bagi 10,000 bahagikan dengan 12. Jadi soalan sekarang ni back to soalan menanyakan monthly profit. Seperti yang saya kata, profit adalah revenue tolak expenses. So what is the revenue? What is the revenue untuk tahun 2013? Revenue untuk tahun 2013 adalah kuantiti keluaran. Revenue sini 2013. Kita mengeluarkan sebanyak 8,000. Ni untuk bulan bukannya setahun ni, untuk bulan, sebulan. One month, bukannya the whole year. Monthly. So 8,000 kali 40. Itu harga. Harga yang dijual. Itu adalah revenue. So untuk 2014 monthly the monthly revenue adalah 8,400 kali dengan 45. Kenapa ini? Kerana kita mengira revenue kali 45. Bukannya 40 kerana kita mengira apa? Revenue. So jadi untuk expenses untuk expenses ataupun perbelanjaan, kita nak tahu per expenses. Jadi per expenses saya cuba boleh di sini Untuk expenses kini kita ada 8 orang. Untuk labor, expenses labor adalah kita punya 8 jam, 20 hari dan gajinya 12. So maknanya 8 kali 20 kali dengan 12 kali dengan kita mempunyai 8 orang bekerja, 8 workers. 12 ringgit sejam, 20 hari sebulan, 8 jam sehari kali 8 workers. Itu adalah maksudnya expenses untuk workers. So you must have expenses untuk workers. Dalam 2013 tadi 2013. Cuba selesai sendirilah yang ni.
betul amount of material. Okay, material dan harga price of material. So ini adalah input ataupun expenses untuk material. Okay, 200 kali 2. RM2. Okay, inilah sebulan amount per month. So jadi kali 2 macam tu lah. Okay, we average monthly energy hanya darab terus 400 kali dengan 40. 400 kali dengan 40 sen 40 sen. So ini terus boleh darab. Okay. So jadi kena kira workers, material. Okay. Kira untuk energy. Okay, untuk energy. Okay, dan juga untuk capital. Okay, untuk capital. Okay, kirakan juga expenses untuk miscellaneous. Okay, jadi untuk menentukan capital, okay, untuk capital sini, kita ada capitalnya adalah 100,000. Okay, ini adalah setahun, bahagi saja dengan 12 untuk dapatkan expenses capital. Okay, dapatlah situ berapa nilainya. Boleh kira sendirilah. Ini saya mengirakan expenses, expenses untuk tahun 2013. Okay, untuk miscellaneous, you ada 10,000. Okay, bahagikan 12. Itu saja. Okay, tidak perlu kita mendarabkan dengan apa. Sebab ini adalah base period. Okay, deflatornya 1. Okay, itulah nilai yang dapat. Okay, setelah dah dapat semua tu, okay, you just kira je lah profit sama dengan revenue, total revenue minus total expenses. Okay, kiraan bagi tahun 2013 straightforward, senang saja. Okay, so jadi untuk tahun 2014, okay, 2014, okay, saya boleh teruskan kalau tak faham boleh stopkan Untuk revenue tahun 2014, okay, saya eraskan ini supaya kurang messy sikit. Ni saya tunjuk cara, the detail tu you kena solve sendirilah, kiraan tu. Saya tunjuk cara dia. Okay, jadi di sini kita mempunyai revenue untuk tahun 2014 revenue-nya berapa? Ini saja directly 8,400 kali 45, itu revenue-nya. Okay, revenue-nya directly. Harga semasa digunakan. Kenapa is revenue? Okay, untuk mencari nilai input pekerja, okay, input pekerja kita darab ini. Okay, 8 jam kali 21 kali 13. Ini untuk expenses, expenses workers. Kali dengan 12 pekerja tadi. Okay, so this is workers expenses. Expenses for workers okay, expenses. Perbelanjaan untuk bayar gaji pekerja. Okay. Okay, seterusnya untuk amount of material. Okay, amount of material 210 kali dengan 220. Okay, 210 kuantitinya kali harga semasa 220. Okay, untuk mendapatkan monthly energy kalikan terus saja 500 kali dengan 0.45. You akan dapat nilai itu.
Okay, saya minta boleh tolong kirakan lah. Saya dah tunjuk cara tu, kira berapa nilai. Nanti boleh beritahu saya berapa profit you dapat. Okay, untuk annual cost, annual capital, okay, untuk ini, okay, 110. Jadi untuk tujuan kita mengira expenses, kita tak perlu bahagi dengan deflator lagi ya. Tak perlu bahagi. Untuk expenses tahun 2014, walaupun diberi nilai deflator, tujuan untuk expenses tak perlu bahagi sebab dia monetary terms, monetary value. So jadi nilai ini 110 ni untuk 2014 expenses expenses untuk capital. Monthly ya, sebab kita sekarang mengira monthly. You kena tengok kalau diminta tahunan, you kena maintain lah nilai ni. Tapi yang lain kena kalikan 12. Jadi sekarang ni untuk capital sama dengan 110 K untuk 1000 bagi dengan 12. Itu saja. Dapatlah berapa jawapan di situ. Untuk miscellaneous, miscellaneous atau pelbagai 13,000. 13K bahagikan 12. Itu saja. Lepas tu campur semua. Semua expenses dan tolak dia daripada revenue tadi. Dapatlah untuk profit. Profit. Boleh siapa-siapa type berapa you dapat profit. You boleh selesaikan apa yang saya tunjukkan tadi. What is the profit for 2013 dan what is profit for 2014? Minta tuliskan dalam chat box. Hello, ada siapa-siapa yang dah dapat? Tan Kok Heng, dapat berapa? Belum lagi sih. Belum lagi. Tapi you follow tak apa yang saya terang tadi? Tan, you follow what I'm explaining? Is it? Ke masih keliru? Masih keliru lagi. Apa yang keliru? Which part is keliru? Ilya dah dapat So dia kata you boleh tengok dalam chat box tu lah. Untuk 2000 profit untuk 2014. Profit 2013. 29. RM lah, RM 29 4
913. Okay, untuk 2014 340. So nampaknya peningkatan dari segi profit meningkat. RM, okey, saya punya tulisan tak berapa cantik lah. Okay, RM 34085. Okay, ada peningkatan dari segi nilai keuntungan. Okay. Okay, Azizi pun dapat 340855. Okay. Bahaki pun 340. Okay. Azhar pun 340294. Okay, maknanya boleh faham lah tu. Okay, Tan, kat mana tak faham? Faham dah, sir. Faham. Sure. Okay, so apa yang penting sekarang ni kita guna harga semasa. Okay, deflator tak guna dalam kira profit. Okay, so sekarang ni kita nak selesaikan soalan B pula. Soalan B menanya analyze and comment performance of the above company. Okay, saya erase ini dalam chatbot ada nilai ni ya. Kawan kamu dah tulis tu dalam chatbot. Okay, jadi sekarang ni kita nak menilai performance, okay, in term of productivity. Okay, partial productivity untuk labor dan juga total productivity. Okay, partial productivity, okay, partial productivity kita ada hanya diminta untuk cari untuk labor sahaja, untuk buruh sahaja. Okay, untuk buruh sahaja. So, jadi apa yang kita perlu buat, okay, mana ada buruh? Buruh di sini ya. Buruh ini adalah monthly working hours per day. Okay, working hours per day, monthly number of workers and also wage. Ada ingat, tahun ini kita ada bilangan pekerjanya 8, di sini pekerjanya 12. Okay, so oleh kerana kita dikenaki bagi partial productivity, okay, this is partial productivity for human. Okay, partial productivity for human. Okay, untuk tahun 2013, okay, kita hanya darab sahaja 8, okay, 8 jam kali 8 pekerja kali 20 orang, 20 hari ya, kali dengan 12. Okay, kira kau untuk saya RM sini. Okay, itu adalah menunjukkan input. This is input. Input untuk human. Input untuk human. Okay, berapa dapat? Okay, 13, 1 RM, 15 bagus. Okay, ramai yang respon. 15360. 15360. So ingatlah ini input. Input ini sebenarnya sama dengan expenses untuk human bagi tahun 2013. Input tahun 2013 tahun asas nilainya sama dengan expenses untuk human. Okay. Tetapi untuk tahun 2014, okay, 2014 untuk input untuk human, okay, dia tidak sama dengan expenses untuk human pada 2014. Kenapa? Kerana dia adalah kita menggunakan nilai harga ini. Okay? Kalau kita nak kira expenses, kita guna nilai ini. So jadi kiraan di sini adalah input untuk human adalah kita mempunyai sekarang
8 jam, 12 orang bekerja selama 21 hari. Okey, kali berapa? Kali berapa? Tan, kali yang berapa? 8 jam, 12 orang pekerja, kali 21 hari bekerja, kali dengan upah. Upah dia berapa? Upah dia RM13. Ini kesalahan. 13 salah sebab kita mengukur input sini. Ingat, input for human. Input for human. Okay, we are looking for input. Bukan per hour per worker kata Ustaz. Input for human. Okay, you tanya apa tadi? Bukan 13 kah? Sebab cakap per hour per worker. Okay, kita gunakan 13 untuk expenses. Expenses is current price. Current price is 13. Okay. Current cost for that year. But kita sekarang ni nak mengira input, bukannya expenses. Okay. Current value lah. Okay. Upah sekarang 13. Okay, kalau kita kata expenses untuk kira profit, yes. Sekarang ni saya nak kira input. So saya kena guna base period. 12. Kenapa 12? This is base period price. Okay, sini ramai pelajar buat silap. Okay, apabila kita mengira productivity, kita mengira input. Input mesti mengambil kira harga base period. Tak boleh kira harga semasa. Kenapa kita mengira input? Bukannya mengira expenses. Bezanya, kalau untuk profit, saya dah terang tadi ya. This konsep sangat penting, ramai yang tak dapat tangkap. Kalau kita kira profit, profit biasa kita mengukur prestasi syarikat, performance. Productivity pun prestasi syarikat juga. Tapi profit bias. Kenapa? Dia adalah revenue. Revenue ialah bilangan yang kita keluarkan kali dengan harga semasa yang kita jual. Harga semasa, harga semasa boleh jadi bias. Sebab apa? Harga turun dan naik. Current price. Revenue, sorry. Untuk revenue, current price. Itulah kenapa saya revenue kali dengan current price. Current price. Sorry, saya pun dah tulis salah ni. Untuk dapat revenue adalah quantity kali dengan current price tolak expenses. Expenses pun current price, current cost juga yang kita belanjakan. Expenses. So this is using current value pada tahun semasa. Jadi kalau kita belanjakan pada nilai harga harganya adalah 220 macam kita bayar harga material tadi kan, itu adalah current price, current expenses 210 kali 220. Tapi kalau kita nak mengira input for material, kita akan kali 210 kali dengan nilai ini, base period price. Sebab apa? Kita mengira input for material.
Okay, untuk di sinilah. Jadi sekarang ni soalannya adalah menanya berkenaan dengan input pekerja. Okay, input pekerja. Jadi bayaran upah pekerja pada base period adalah 12. Okay, 12. 12. Okay, tak lekat color ni. Di sini, 12. So, jadi saya pun kena guna 12, bukannya 13 kerana saya mencari input for human. Bukannya expenses for human. Kalau expenses for human 2014, memang saya kena kali 13. Tapi saya mengira input kerana saya nak mengira productivity bagi pekerja. Boleh faham ke ni? Okay, berapa dapat? Input for labor 2014. Garap saja apa yang saya tunjuk sini. Okay, 2, 4, 1, 9, 2. Okay, so kita dapati bahawa ada peningkatan RM 24, 192. Kalau tadi adalah di sini 13. Sekarang ini input 24192. Jadi sekarang kita perlu mengira productivity. Okay, productivity untuk labor. Partial productivity. Okay, jadi partial productivity untuk labor partial productivity sebab soalan minta partial productivity So partial productivity untuk labor ataupun kita panggil apa di sini pekerja monthly dia minta di sini adalah labor, partial productivity untuk labor ataupun untuk pekerja. Jadi sekarang output bagi dengan input. Input which is human input. Human. Jadi untuk tahun partial productivity for labor 2013 2013 sama dengan di sini kita boleh dapatkan output dia untuk 2013 sama dengan revenue sebab dia tak ada perubahan harga. Jadi 8,000 8,000 kali dengan berapa kita jual tadi 40 kan. Harganya 40. Divide by 15 360. Itulah produktivitinya. Cuba dapatkan indeks pada saya berapa? 8,000 kali 40 40 kenapa? 40 adalah harga jualan harga jualan 40. 40. So dapatkan indeks. Gua kira sini. 20.83. Indeks tak ada unit tak ada unit. So inilah indeks untuk buruh pada tahun 2017. Saya kena kira partial productivity untuk labor pada tahun 2014 pula. Jadi untuk 2014 kita mengeluarkan berapa banyak? Kita mengeluarkan 8,400. 8,400 kali dengan berapa? Kali dengan berapa? Bagus. 40. Azhar. Semaknanya dah faham lah tu. Kali dengan 40. Bukannya harga semasa tetapi harga
pada tempoh asas. Tempoh asas berapa? Tempoh asas adalah 2013. Harga yang sama pada tahun 2013 adalah 40. Kerana kita mengira produktiviti, kita bukannya mengira keuntungan. Okay, kita mesti guna harga yang sama. Okay, jadi kita bahagikan dengan, okay, kita dah kira tadi input for labor adalah 241. Okay, 24192. Okay, cuba kirakan berapa dapat indeks? Okay, 13.23. So ini menunjukkan penurunan. Produktiviti menurun. Okay, produktiviti menurun. Asalnya 20.83 tapi sekarang jadi 13.23. Produktiviti labor menurun. Kenapa menurun? Kerana dah mengambil pekerja tambahan tadi. Mungkin pekerja tambahan kurang latihannya. Jadi mereka bekerja kurang produktif berbanding pekerja yang tetap sebelum ini. Walaupun pengeluaran bertambah, keuntungan bertambah, tapi produktiviti buruh menurun. Okay? So, jadi syarikat perlu membuat sesuatu lah. Maknanya, okay, peningkatan profit meningkat kenapa? Harga dah naik. Harga jual pun dah naik dan keluaran bertambah, input pun bertambah. So, jadi kita dapati input untuk buruh bertambah. Sebab tu ditunjukkan bahawa produktiviti dia menurun. Okay, ini memberi indication kepada pihak pengurusan supaya memberi latihan, supaya pekerja baru tadi diberi perhatian yang lebih lah. Okay, soalan seterusnya ialah menanyakan multi-factor productivity. Ini berkaitan dengan total productivity. Total productivity. Jadi apa yang kamu perlu buat adalah teruskan mengira untuk input-input lain. Okay, teruskan mengira input lain. Untuk tahun asas sebenarnya input dia sama dengan expenses sebab dia nilainya asas. Tak payah buat kiraan baru untuk input di sana, hanya ambil expenses pada tahun 2013 tadi. Ambil expenses untuk 2013, jadikan dia sebagai input bagi tahun 2013. Dia tidak ada perubahan sebab kita telah menggunakan nilai asas di sana. Tetapi untuk input lain 2014, okay, kita dah kira tadi untuk labor, sekarang kita kira untuk material. Okay, untuk material di sini inputnya untuk material ialah 210 kali dengan harga, bukan RM2.20 kali dengan RM2. Okay, kali RM2. Kerana apa? Kita nak dapat input. Okay, input untuk material pada tahun 2014 mesti menggunakan harga asas. Okay, which is this one. Okay, kirakan untuk saya. Untuk elektrik, okay, 500 kita darabkan dengan harga asas juga. Okay, harga asas jadi 500 untuk elektrik. 500 kali dengan 40, 0.40. Okay, ini ialah input untuk tenaga. Okay, kita menggunakan harga asas. Untuk capital, okay, untuk capital 110, ingat 110. Dan nilai inilah untuk setahun. Jadi kita bahagikan dengan 12. Lepas tu bahagikan dia lagi dengan 1.1. Okay, kenapa? Ini adalah deflator. Barulah kita dapat input sebulan untuk capital. Okay, cuba kirakan. 110,000 bahagikan 12, jadi kita dapat untuk sebulan. Lepas tu bahagikan lagi dengan 1.1 kerana dia ada deflator. Dia tidak beri harga kat sini tetapi dia deflator. Deflator ni macam price index lah, indeks harga. Okay, jadi kita dapatkan nilai ini sebenarnya samaan dengan nilai pada tahun 2013. Kita telah mengambil kira nilai inflasi sebanyak 10% kat situ. Okay, untuk miscellaneous, apa yang kamu perlu buat adalah untuk miscellaneous ini 13,000. Input untuk miscellaneous ialah 13,000. Kerana dia setahun kita bahagikan 12.
Kenapa 12? Sebab kita semua data-data lain ialah bulanan. Kita bahagikan juga dengan deflator. Okay, kita bahagikan di sini sebab 13 bahagikan 1.3 lah. So jadi kita telah membuat correction nilai tersebut, menghapuskan 0.3 inilah inflasi yang telah berlaku untuk miscellaneous prices lah. Dapatkan nilai ini berapa? Okay. Setelah kita mendapatkan semua nilai-nilai tadi, kita campurkan semua input dan untuk mendapatkan indeks. Untuk mendapatkan indeks, just gunakan formula total output bahagi dengan total input. Jadi total output kita ada satu output saja di sini Okay, jadi kita kira di sini total productivity sebab dia minta multi-factor productivity, maksudnya total productivity lah. Okay, total productivity untuk tahun 2013 sama dengan, okay, kita ada 8,400, dah kira tadi, just submit number ya kalau dah kira lah. Okay, kali dengan 40. Bahagikan semua perbelanjaan yang kita ada tadi, 2, 4, kita ada berapa ni? Kita perbelanjaan tadi kita ada, okay, untuk basically untuk buruh, okay, untuk labor, okay, input untuk material, okay, untuk energy, okay, untuk capital, dan untuk miscellaneous. Okay, jadi dapatlah total productivity untuk tahun 2013. Okay, nilai itu kamu masuk sendirilah. Saya tunjuk cara saja sini So untuk total productivity bagi tahun 2014, okay, kita dah ada di sini nilai ni, saya tukar saja total productivity tahun 2013, outputnya sama tapi sini kena tambah. Okay, input untuk material, input untuk energy, okay, input untuk capital bagi tahun 2014 dan untuk miscellaneous. Dan kamu akan dapat satu nilai indeks kat situ. Okay. So saya ingat boleh selesai sendirilah itu. Alright, soalan seterusnya, based on the above analysis, suggest possible approach strategy technique for the company to further improve productivity. So ini kita kena tengok dari segi productivity, partial productivity lah. Okay. Kita dah tahu tadi labor productivity mesti improve, at least satu dah tahu. Tu you kira yang lain-lain jugalah, partial productivity yang lain untuk memberi indication sama ada penurunan atau sebaliknya. Okay, so soalan seterusnya adalah manufacturing company makes 200 wheels. So this is different soalan. And 250, okay, the price is 150, 160. So compare the performance. Jadi kurang sama tadi yang sama. So ini adalah, okay, diberikan labor cost, number of labor, number of wage and so on. So sama lebih kurang saya terangkan tadi. So jadi kalau tak ada diberi deflator, you assume that macam case ni harganya sama, so tak ada apa-apa kita perlu buat lah. You assume that there is no that deflator is equal to 1 lah dalam case ni. Okay, deflator, assume deflator equal to 1 sebab nilainya sama saja untuk dua-dua tahun. Okay, jadi kalau diberi harga asas, gunakan harga asas. Kalau diberi deflator, gunakan deflator bagi input berkenaan. Alright, so saya rasa kita pun masa pun dah 12:10 lebih So jadi yang lain-lain itu, yang ini adalah MRP, saya dah bincang dulu ini MRP pemasuk Okay, before saya end for this today. Okay, for your final, okay, you need to study inventory and MRP. Okay.
inventory and MRP. This will be one question. Okay, untuk yang kedua adalah project management. Okay, termasuk crashing termasuk crashing, you have to study that. Project management. Okay, yang ketiga adalah engineering economy. Engineering economy, you kena tahu compounding, you kena tahu capital investment, you kena tahu apa kita panggil minimum acceptance rate of return. Saya ada bagi nota tadi So that nota you have to go through. Ada apa panggil MARR, minimum acceptable rate of return. Okay, so I think I need another session with you to go through on engineering economy and review your exam sometime next week. Okay, so selain dari itu, you have another question on time study and productivity. Okay, ataupun method study lah productivity. So you will have 4 questions, wajib jawab semua. Okay, so I plan if you would like, we can have another session for 2 hours again to focus on other problem that can arise from your revision, and mungkin saya can discuss a little bit more on engineering economy. Alright, so we will discuss that on WhatsApp later on. When is the right time, you can propose to me in your WhatsApp bila you free. So itu saja untuk hari ni Mungkin ada yang nak pergi solat Jumaat. Okay, bagi kawasan yang boleh pergilah, kawasan yang masih PKP tu. Okay, solat di rumah lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, siapa yang ada soalan, I can stay online for another 5 minutes. Okay, itu saja untuk hari ni.